Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Afrina Nabila binti Muhammad Zaini, nombor matrik 264183. Dah bersedia untuk belajar hari ini? Bagus! Hari ini kita akan belajar tentang subjek prinsip perakaunan. Subtopik kita yang pertama adalah perakaunan dan subbidang perakaunan. Sebelum tu saya nak tanya, Isha, apa yang awak faham tentang perakaunan? Kenapa awak nak ambil akaun ni? Apa yang awak faham secara keseluruhan? Kenapa Sebab share-share kau ni penting lah. Tak kisahlah perniagaan ke rumah ke apa ke. Tapi paling penting sekali perniagaan lah. Kalau kita nak buka bisnes, kita kena tahu duit kita tu nak ke arah ke mana, buat apa. Betul. Berdasarkan apa yang kita faham daripada buku lah kan. Perakaunan ni bermaksud perakaunan urus niaga kewangan. So macam Misha cakap, betul lah, perakaunan ni dia melibatkan proses urus niaga kewangan. So apa yang dimaksudkan dengan perakaunan urus niaga kewangan ni adalah yang melibatkan tentang yang pertama prestasi perniagaan, perancangan kewangan, kedudukan kewangan dan analisis kewangan. So dapat disimpulkan bahawa perakaunan ni kita berfokuskan kepada kewangan. Yang kedua kita akan belajar tentang simpan kira. Apa yang kita belajar tentang simpan kira ni, dia adalah proses perakaunan. Kalau dalam periksa, dia tanya apa itu proses perakaunan, awak kena faham tentang 10M. Apa 10M itu adalah melapor, menganalisis, mentafsir, menilai, merumus, mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan merancang. Contohlah kalau dalam exam dia tanya apa itu simpan kira, awak kena nyatakan bahawa simpan kira adalah proses perakaunan yang melibatkan, awak ambil di salah satu ni pun tak apa. Yang penting awak bagilah salah satu, 1, 2, 3 ke. Yang penting awak kena ingat dia ada 10M. Seterusnya yang ketiga, kita akan belajar tentang kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ni dia macam proses macam mana kita nak uruskan kewangan kita tu. Contoh bila awak dah buka bisnes ke, awak dah buka apa-apa, awak kena, yang pertama awak kena sediakan dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan macam Misha cakap lah, kalau kita nak tahu transaksi kita tu wujud ke tak, ada ke tak. Sebab nanti kita macam kalau duit tu hilang, kita tahu duit tu pergi mana. Yang kedua adalah buku catatan pertama. Yang ketiga adalah ledger. Yang keempat adalah imbangan juga. Seterusnya adalah pelarasan, imbangan juga telaras, catatan penutupan dan penyata kewangan. Nanti dia akan ulang balik proses ni untuk sebagai kitaran perakaunan. Kenapa? Contohlah, kalau awak tertinggal satu ni, awak rasa kitaran perakaunan awak ni cukup ke tak? Tak. Betul. Sebab apa? Sebabnya pada akhir sekali ni dia akan sediakan penyata kewangan ni adalah untuk, contohlah macam satu syarikat tu dia nak buat satu keputusan, tapi awak punya kitaran ni tak lengkap. Macam mana dia nak buat keputusan tu sedangkan awak punya proses tak lengkap? Nanti mesti akan ada duit tak cukup ke, tak balance ke, betul tak? So awak kena pastikan kitaran perakaunan awak ni apa panggil? Dia mengikuti proses yang telah ditetapkan. Faham? Faham. Yang keempat, kita akan tahu tentang subbidang perakaunan. Subbidang perakaunan ni dia ada 4, iaitu yang pertama dia ada perakaunan kewangan. Yang kedua dia ada perakaunan pengurusan. Yang ketiga dia ada pengauditan. Yang keempat dia ada percukaian. Yang pertama kita tengok kepada perakaunan kewangan. Yang perakaunan kewangan ni dia melibatkan tentang proses kewangan, iaitu yang penting adalah sediakan penyata kewangan. Sebab tu dekat kitaran perakaunan ni di akhir sekali penyata kewangan. Kenapa penyata kewangan? Sebab dia nak buat sesuatu keputusan. Sebab penyata kewangan ni dia sangat penting sebab dia akan mempengaruhi keputusan yang kita akan buat. Contohlah kalau awak dah laburkan dalam satu bidang apa semua kan, awak dah labur saham contohnya. Lepas dah ujung-ujung sekali awak akan tengok saham awak tu untung ke tak. Contoh kalau untung, mesti awak buat keputusan untuk teruskan. Kalau rugi, awak buat keputusan untuk berhenti. Betul. Sebab itulah dia akan pentingnya penyata kewangan kat sini. Yang kedua adalah perakaunan pengurusan. Kenapa subbidang perakaunan terlibat juga dengan pengurusan? Kenapa awak rasa? Sebab dia nak uruskan apa? dia menguruskan kewangan, dia mesti ada cara-cara dia lah macam atas tu. Betul.
dia pengurusan ni dia adalah untuk sediakan maklumat untuk pengguna dalaman internet user. Skop kerja dia adalah kawalan perancangan dan pengurusan pengeluaran. Pengurusan ni dia akan uruskan semualah. Dia akan uruskan kawalan, dia akan uruskan perancangan dan dia uruskan pengeluaran duit keluar masuk macam tu. Okey, yang ketiga, sub bidang perakaunan ni juga dia terlibat dengan audit. Kau pernah selalu dengan audit tak? Okey, audit ni dia adalah untuk dia periksa dokumen tu sama ada dokumen tu ikut piawaian atau tidak. Kan selalu kan kalau masa dekat syarikat, ujian tu orang cakap audit kan. Audit tu dia nak check sama ada transaksi yang dibuat sepanjang tahun tu betul ke tak, macam ada salah ke tak. Sebab tu lah dia kata sub bidang perakaunan ni terlibat dengan pengauditan. Yang keempat, percukaian. Awak pernah dengar tak tentang cukai apa semua? Pernah. Awak tahu tak cukai tu apa? Cuba bagi contoh cukai. Cukai tu macam macam mana sih ni? Macam mana? Cik, macam SST tu kan cukai. Apa dengan SST? GST. Okey, tu semua cukai. Cukai ni adalah sub bidang dia akan buat, dia akan sediakan penyata cukai. Lepas tu dia akan memberi nasihat tentang percukaian. Sebab tu dah kalau awak selalu dengar, kita ada SST, GST. Kalau dekat airport kita ada apa, duty import, duty export. Semua tu terlibat dengan cukai. Cukai ni pun salah satu sub bidang perakaunan tau. Okay, kena ingat je ya. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada laporan kewangan. Laporan kewangan ni dia ada dua. Dia pecah kepada audit dengan percukaian. Okay, bahagian pengauditan. Okey, bagi audit, juru audit akan periksa keseluruhan dan laporkan laporan audit. Ini macam kita cakap tadi lah. Setiap company mesti akan ada audit hujung tahun kan. Jadi kenapa dia nak laporkan, dia nak periksa dengan laporkan audit tu. Sebab apa? Sebab macam kita cakap tadi lah. Dia nak tengok transaksi sepanjang tahun tu kan. Sama ada betul ke, salah ke, semua dia akan tengok kat audit ni. Okey, laporan kewangan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian adalah tepat dan boleh dipercayai kerana menepati piawaian. Kat sini yang dikatakan wajar tanpa pengecualian ni, semacam contohlah kalau laporan audit tu macam sama, tak ada apa yang kurang, tak ada apa yang lebih, transaksi semua betul, dia akan dapat wajar tanpa pengecualian dan kerana dia menepati piawaian. Maksudnya apa yang audit dapat tengok daripada situ semua yang tepat, semuanya betul, tak ada yang salah, tak ada semua tu. Jadi boleh dipercayai menepati piawaian. Faham? Okey, yang seterusnya percukaian. Percukaian ni adalah penyata kewangan yang telah diaudit digunakan untuk membuat tafsiran cukai. Ini dikatakan penyata kewangan yang kita dapat tu, perasan tak kalau macam di akhir penyata kewangan dia ada macam 6% cukai, perasan tak? Daripada situlah kita akan gunakan penyata kewangan tu. Sebab itulah dikatakan penyata kewangan ni sangat penting dalam kitaran perakaunan sebab dia akan efek untuk percukaian yang sama. Faham tak? Okey, seterusnya pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelepasan cukai dapat ditentukan daripada penyata kewangan. Okey, sekali lagi dihighlightkan sikit penyata kewangan. So dapat dijelaskan bahawa penyata kewangan ni adalah satu penyata yang sangat penting sebab dia akan efek semua benda macam kita buat keputusan semua akan tengok daripada penyata kewangan. Sama ada daripada bina cukai ataupun daripada audit pun dia akan tengok semua tu. Okey, cakap ni ada masalah? Tak ada. Yang mana ada masalah? Okey, bagus. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan rehat sekejap Ni semua penat kan? Kita rehat sekejap tau. Okey. Assalamualaikum murid-murid. Selamat kembali. Dah cukup rehat tak? Dah. Okey. Kita sambung, kita punya satu topik seterusnya. Kita masuk kepada profession perakaunan. Profession ni contoh macam pekerjaan yang terlibat dengan perakaunan. Kat sini dia ada contoh, saya bagi accountant, juru audit, pengurus dana, penasihat kewangan dan ketua pegawai kewangan. Okey, selain itu awak tahu lagi tak apa kerja yang terlibat dengan perakaunan? Awak rasa apa? Ada contoh lain tak? Yang awak rasa terlibat dengan perakaunan? Contoh macam kat sekolah, awak rasa apa yang terlibat dengan perakaunan? Kat sekolah? Cikgu account lah kalau kat sekolah. Keran kat pejabat tu yang kira kalau duit masuk awak. Bahagian sponsorship, sponsorship macam beasiswa, semua tu terlibat dengan account. Faham? Bukannya orang cakap kalau kita belajar account ni nak jadi accountant. Bukan, dia ada banyak lagi sebenarnya. Dia banyak skop. Sebab tu lah saya cakap, kalau kita belajar account tak sebenarnya kita jadi accountant.
Sebab mesti orang cakap kalau baca account mesti orang ingat accountant tu tak? Betul. So awak kena faham contoh macam kalau kat sekolah kena jadi cikgu account. Kalau dekat pejabat ada kerana betul tak? Kan? Okey. Semua tu terlibat di dalam profession perakaunan. Okey. Seterusnya adalah ciri-ciri kepimpinan seorang accountant. Ciri-ciri ni maksudnya kita kena ada sifat ini untuk jadi seorang accountant yang berintegriti, yang baik, yang profesional orang panggil. Okey, yang pertama dia ada integrity, credibility dan accountability. Okey, credibility, integrity ni adalah dia bersikap jujur dan positif. Kenapa dia kata sikap jujur dan positif ni penting? Contoh macam awak kerja sebagai seorang juru audit. Awak kena jujur lah sama contohlah awak nampak satu transaksi ni tak balance. So awak kena macam awak kena bagi tahu orang atasan kenapa ni tak balance apa semua. Sebab kalau awak tak sikap jujur macam tu, awak macam buat sama level. Okay, tak apalah sikit je kan. Sikap tu tak boleh sebab nanti akan efek dia punya penyata kewangan. Okay. Yang kedua adalah credibility, iaitu keupayaan dalam diri kita sendiri. Contoh macam kita nak jadi seorang accountant, kita kena ada keupayaan untuk mengambil banyak-banyak, betul tak? Sampai 10,000, 100,000 berjuta kadang-kadang. Contoh macam kalau diri sendiri tak mampu nak jaga duit banyak tu, apa yang macam itu yang akan menyebabkan kita buat rasuah, kita solat duit tu, penyelewengan. Sebab itulah kita kena ada keupayaan untuk jaga duit tu. Sebab memang kalau kita jadi perakaunan ni, dia automatik akan bermain dengan duit. Okey, yang ketiga adalah accountability. Accountability ni adalah tanggungjawab. Tanggungjawab ni yang dimaksudkan adalah tak kisahlah sama ada tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap company, syarikat kita, tanggungjawab terhadap macam kita punya partnership. Contoh macam kalau tanggungjawab ni, contohlah kalau awak kerja sebagai banker kan, awak pegawai bank apa semua, sehari transaksi duit beribu-ribu, berjuta kan. Kalau awak tak ada tanggungjawab tu, macam tak apalah hari ni ambil RM50. Boleh ke tak macam tu? Tak boleh. Betul. Sebab itulah dikatakan tanggungjawab ni sebagai seorang accountant ni sangat penting sebab memang kita akan mainkan duit. Sebab tu dikatakan ciri-ciri kepimpinan seorang accountant ni akan melibatkan sikap integrity, credibility dan accountability. Awak kena ingat tiga-tiga sikap ni penting tau. Ya, cikgu. Okey, bagus. Seterusnya adalah kod etika accountant professional. Ini untuk jadi seorang accountant yang profesional, dia akan ada 5 sikap, iaitu kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan sifat profesional. Apa yang dimaksudkan dengan kompetensi? Kompetensi ni adalah kita bersikap seperti sikap profesional, berkemahiran dan kita berikan perkhidmatan terbaik. Contoh macam awak kerja sebagai pegawai bank, yang dekat bank-bank tu kan, awak perasan tak, dia mesti selalu senyum, dia bagi sapaan. Cuma kalau kita kerja masam, mesti customer pun macam nak mesti cakap budak ni wajar ke apa kan. Sebab tu lah kita kena macam kita bagikan kita punya perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Okey, yang kedua adalah sikap integriti. Integriti dia sama macam yang ciri kepimpinan tadi, iaitu sikap jujur dan sikap positif. Sama ada jujur dia macam dia telus lah, ikhlas kerja kita kena ikhlas, kena ada sikap. Macam kita kerja, contoh kita ikhlas, kita kerja ni nak cari rezeki kan. Jadi macam kita kena nak buat kerja terbaik-baik, nak dapatkan rezeki halal. Berkat. Ya betul, berkat penting. Okay, yang ketiga adalah kerahsiaan. Kerahsiaan ni contohnya macam awak kerja dalam company. Awak kerja sebagai penyedia kewangan kat situ kan. Lepas awak ada sepupu yang kerja kat syarikat lain. Contoh dia akan tanya, weh syarikat kau, company kau macam mana? Kewangan ni macam mana? Macam mana orang uruskan? Walaupun awak ada sepupu ke ada apa, awak tak boleh bagi tahu. Sebab itulah dikatakan itu adalah rahsia. Sebab dia dalam company kita je yang tahu. Tak boleh bagi tahu orang lain. Faham? Macam contohlah macam ada kawan kita bagi tahu kita rahsia, kenapa tak bagi tahu orang lain? Macam tu kita kena jaga rahsia kita punya company ataupun kita punya tempat yang kita kerja lah. Sebab dia macam memang itu kita akan penting etika perasaan. Okey, yang keempat adalah objektiviti. Objektiviti ni tidak boleh berat sebelah. Contohnya, masa awak jadi audit, awak kena audit syarikat lain. Contoh kan, awak syarikat tu contohnya awak punya bapa saudara punya. Contoh, tiba-tiba awak audit ada yang tak balance. Betul awak fikir, ni bapa saudara awak. So awak macam tak apalah macam buat tak tahu je lah bahagian tak balance ni, tak boleh. Awak tak boleh sikap macam tu. Awak kena walaupun itu family awak, awak kena sikap macam benda ni salah ke tak salah macam tu. Awak kena cari juga kenapa dia jadi tak sama, tak balance apa semua. Faham? Tak boleh berat sebelah tau. Okay.
Yang terakhir adalah bersifat profesional. Profesional ni dia adalah patuh kepada undang-undang. Kat mana-mana pun kita hidup, kita mesti ada undang-undang, betul tak? Betul. Okey, contoh macam kalau kita kerja, undang-undang dia kita tak boleh. Contoh kalau masa kita kerja kat bank, kalau kat saat saya, kita tak boleh bawa dompet. Sebab apa? Takut kita ambil duit kan. Jadi dompet tu kita kena letak kat luar. So kita kena patuhlah kepada undang-undang tu. Okey, so secara kesimpulannya dia ada 5 etika accountant profesional, iaitu kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan sifat profesional. Awak kena ingat tau dengan ciri-ciri kepimpinan ni, dengan kod etika ni awak sangat penting. Jadi kena ingat untuk jadi seorang accountant yang profesional. Tak kisahlah jadi accountant ke, jadi juru audit ke, apa-apa sekalipun yang terlibat dengan kewangan perakaunan, awak kena ada sikap ni. Dia banyak lagi sebenarnya. Contoh macam sikap awak ada sikap baik hati ni, banyak lagi nilai murni lah yang awak kena terapkan, tapi ini adalah yang pertama. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada badan perakaunan. Badan perakaunan ni dipecah kepada 3 tau. Dia ada badan kawal sedia, badan penghubung dan badan profesional perakaunan. Okey, badan kawal sedia. Badan kawal sedia ni yang utama adalah Institute Accountant Malaysia atau dikenali sebagai MIA, Malaysian Institution Accountancy. So bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu Institute Accountant Malaysia. Kalau dalam exam awak jangan tulis MIA tu tau. Awak tulis dia punya nama penuh tau. Lepas tu baru dalam kurungan baru MIA. Okey, MIA ni ditubuhkan pada tahun 1960 di bawah Akta 1967 yang berfungsi untuk tentukan kelayakan menjadi ahli, tawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan, mengadakan peraturan atas amalan profesi perakaunan dan mempromosi dan mempertulikan profesi perakaunan. MIA ni adalah fungsi dia adalah awak kena ingat dia macam satu institut. Awak kena ingat perkataan institut tu. Contoh macam apa institut buat? Kena ajar, kena latih, kena keluarkan accountant. So itu yang dikatakan dia sebagai institut. Sebab dia lebih kepada macam institusi lah. Awak fahamkan institusi. Okey. Yang kedua adalah badan penghubung. Badan penghubung ni di bawah dia ada Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia, MASB. MASB ni ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1997 yang berfungsi sebagai penghubung dan terbitkan piawaian percukaian perakaunan, menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada, penasihat kepada accountant, tentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan laporan kewangan. Lembaga Piawaian Malaysia, Perakaunan Malaysia ni awak kena ingat dia punya kata kunci dia dekat piawai. Piawai ni dia nak tetapkan semuanya berkaitan dengan piawaian. Dia macam tetapkan dia punya had piawaian dia macam mana, peraturan dia macam mana nak bagi nasihat tentang piawaian ni. Lepas tu nak tentukan garis panduan lah. Dia lebih kepada piawai. Awak ingat piawai ni tau. Okey, terus yang ketiga adalah Badan Profesi Perakaunan. Dia terbahagi kepada 3 tau. Dia ada Institusi Awam Bertauliah Malaysia, MIPA, CIMA. Ini ada awak boleh dah buku maksud dia CIMA. Kalau tak salah saya Chartered Institution Malaysian Accountancy. Itu panjang kan. So kita ambil kata kunci tu CIMA. Okey, yang ketiga adalah ACCA. Dalam antara 3 ni awak selalu dengar yang mana? Mesti ACCA betul. Biasa orang cakap kalau nak jadi accountant mesti kena ada CJ ACCA, kena exam ACCA. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ACCA ni adalah dia ditubuhkan pada tahun 1904. Situ, lepas tu dia berpusat dekat London. Dia fungsi dia adalah memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajar dan memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan etika. PSCCA ni dia macam satu sijil, satu exam yang kita kena ambil untuk kita macam layak jadi accountant. Kalau kita tak ada sijil tu maksudnya macam kita ni accountant bawahan lah kiranya. Kalau kita ada sijil ni maksudnya dia macam kita ni macam orang macam dah atas lah. Macam kita contoh macam kita ada SPM, ada degree kan. PSCCA dia macam degree. Awak kena ambil sijil tu baru macam orang masih iktiraf awak. Okey. Kita masuk yang pertama balik iaitu Institut Awam Bertauliah Malaysia iaitu MIPA yang ditubuhkan pada tahun 1958 yang berfungsi untuk memajukan profesional perakaunan, melatih dan melahirkan accountant bertauliah,
melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. So, dia MIPA ni awak ingat kata kunci semua masa institute accountant. Jadi dia institute, dia nak masa dia nak latih, dia nak ajar, dia nak macam pendidikan serta research lah tentang accountant. Okay, CIMA ni pula dia ditubuhkan pada tahun 1919 yang berfungsi untuk melahirkan accountant profesional yang mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan serta mengkaji dan menangani perubahan semasa dalam perniagaan. Okay, SIMA ni dia berfungsi sebagai yang utama dia nak kaji macam ada apa-apa perubahan, dia macam nak kaji perubahan tu, dia nak macam apa yang sesuai dengan perubahan ni. Contoh sebab kita punya negara kan kejap-kejap kan ada macam semakin kita meningkat tahun, kita akan ada perubahan sikit kan. Okay, dia akan kaji benda tu, dia akan tengok apa yang sesuai. Contoh macam tahun ni COVID, apa yang sesuai dengan keadaan sekarang? Macam mana dia nak uruskan accountant dengan keadaan sekarang? Jadi dia macam tu dia punya fungsi SIMA ni. Okay. Secara keseluruhan kita ada belajar tentang 9 subtopik dalam bidang perakaunan dan subbidang perakaunan. So yang pertama kita dah belajar tentang perakaunan, yang kedua kita belajar tentang simpan kira, yang ketiga kita belajar tentang bidang perakaunan, yang keempat bidang perakaunan, yang kelima laporan kewangan, yang keenam sesi kewangan, yang ketujuh pimpinan seorang akuntan, yang ke-8 koetika akuntan profesional, yang ke-9 badan perakaunan. Okey, ini adalah 9 subtopik kita belajar hari ini. Saya nak awak faham semua ni. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Lepas tu kalau ada apa soalan tak? Ada apa yang tak faham? Ada. Okey, kalau tak ada saya nak bagi soalan boleh? Boleh. Okey, saya nak tanya. Okey, Mani, apa yang awak faham tentang perakaunan dan apa yang awak faham tentang simpan kira? simpan kira proses perakaunan. Diri lah, macam tu ni. Okey. Ada 10M. Okey. Pertama, mendapur, menganalisis, mentafsir, mengumpul, menyusun dan menyimpan, mereka dan merancang. Okey, betul. Okey, perakaunan pula. Perakaunan perakaunan yang urus niaga kewangan ada 4. Literasi perniagaan, perancang kewangan, kedudukan kewangan, analisis kewangan. Okey, betul. Okey, awak kena faham dulu kan sebab biasa dalam kalau untuk topik pertama nanti mungkin ada pun dia tanya apa maksud perakaunan. So awak kena faham, awak kena stickkan semua ni tahu. Awak stickkan tu kunci je. Okey, bagus sikit duduk. Terima kasih. Okey, Nisha, saya tanya awak. Apa ciri-ciri kepimpinan seorang accountant dan kod etika accountant profesional? Okey. Ciri-ciri kepimpinan seorang accountant dia ada 3, iaitu integrity, credibility, availability. Integrity tu maksudnya jujur dan quality. Credibility tu kepercayaan. Accountability tu tanggungjawab. Okey, betul. Kod etika? Etika pula dia ada 5, maaf. Dia ada kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektif, sifat profesional. Kalau kompetensi tu dia ada bawah dia ada profesional, berkemahiran, perkhidmatan terbaik. Kalau integriti tu jujur dan tulus lah. Lepas tu yang ketiga kerahsiaan. Lepas tu yang objektif tu bawah dia tidak boleh berat sebelah. Kalau sifat profesional pula patuh undang-undang. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, saya harap awak semua dah faham tentang perakaunan dan subbidang perakaunan. Kelas seterusnya kita akan masuk topik yang kedua. Okey, saya nak awak balik, awak macam buat nota sikit lah tentang apa yang kita belajar ni. Kalau awak nak snap saya punya nota ni pun boleh. Okey, kita jumpa pada kelas akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Okey.